Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Cik Man ucapkan kepada penonton di rumah. Semoga sentiasa berada dalam keadaan rahmat. Yalah, setiap kali kalau bersiaran tu ayat mula-mula tu semoga sihat, semoga. Memang itulah. Kita ni kalau pertemuan, setiap kali bertemu memang assalamualaikum, assalamualaikum. Lafaz yang menjadi sunnah, kita memberikan doa kepada orang lain, mendoakan kesejahteraan. Sebab itu hidup kita boleh semakin ceria, semakin bertenaga disebabkan oleh doa-doa yang diberikan oleh saudara sesama Islam setiap kali kita bertemu ataupun Cik Man bersiaran. Kembali dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan kita masih lagi berada dalam minggu yang bertemakan tafsir. Dan hari ini insya-Allah hari yang terakhir untuk tema tafsir kita, mungkin siri yang pertama. Dan kita membahaskan ataupun berbual berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Dan hari ini kita cuba petik ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatihah, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Itu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Sebab sebelum ni, ayat yang sebelum ni kita minta kepada Allah itu dalam bentuk doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami Allah jalan yang lurus. Jadi kemudian apa yang kita minta tu kita huraikan pada ayat yang terakhir ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu apa? Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Persoalannya sekarang, nikmat itu apa? Baik, kita boleh bahaskan nikmat itu daripada beberapa maksud. Yang pertamanya, orang-orang yang telah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dalam hidup kita ni, Pak Long, Mak Long semua, makcik-makcik yang sedang menonton, adik-adik yang sedang menonton, dalam hidup kita ni ada banyak nikmat yang Allah bagi. Nikmat bernafas, nikmat udara, nikmat makan minum, nikmat ketenangan, nikmat orang kata berjumpa dengan seseorang yang sayang kita, kemudian nikmat ada keluarga. Tapi dalam banyak-banyak nikmat ini, yang paling tinggi, yang paling agung sekali ialah nikmat iman. Kerana dengan iman itulah yang akan menjamin kita bukan sahaja kita diterima di dunia, dirahmati di dunia, bahkan kita akan diterima di akhirat nanti. Iman itu adalah kunci kepada kejayaan di syurga. Kan dalam ayat daripada surah Al-Mu'minun, Allah ada menyebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya pasti confirm berjaya orang-orang yang beriman. Jadi sifat ataupun situasi berjaya itu dikaitkan dengan orang yang beriman. Kalau ada iman, berjayalah. Kalau tak ada iman, tak berjaya. Walaupun adik-adik berjaya dalam SPM, walaupun pangkat besar, walaupun gaji naik, walaupun ramai peminat, ramai pengikut, pengaruh besar, tapi kalau tak ada iman,
tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan adanya iman, confirm berjaya. Sebab kita dah faham dah, intipati iman itu ialah bagaimana kita berhubung secara cemerlang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak ada duit, walaupun dia orang kampung miskin, kais pagi makan petang, kais malam makan subuh, tapi disebabkan iman yang dia ada, maka dia telah membina satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut dalam ayat surah Al-Mu'minun itu beberapa ciri telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa dia? Ayat yang pertama itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Jadi ciri yang paling penting sekali bagi orang yang beriman, yang berjaya ini ialah orang yang jaga semayang. Bukan saja sekadar dia semayang, bahkan dia khusyuk. Dia memang betul-betul fokus. Sebab ramai je orang yang semayang, tapi tak khusyuk. Ramai je orang semayang, tapi niat tak ikhlas. Ramai je orang yang semayang, tapi terpaksa. Jadi orang yang semayang yang benar-benar dianggap sebagai berjaya itu ialah yang membina kekhusyukan ataupun berusaha untuk membina khusyuk. Maka insya-Allah baru dia dikategorikan sebagai seorang yang beriman yang berjaya. Jadi berbalik kepada ayat tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat, maka antara orang-orang yang Allah telah kurniakan nikmat adalah orang yang beriman. Kemudian antara maksud lain lagi yang dikurniakan nikmat ialah Islam. So iman dengan Islam ini dia tak pergi jauh lah. Siapa yang beriman itu sudah pasti dia akan ikut Islam. Dan orang Islam insya-Allah dia berusaha untuk menguat dan mengukuhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapalah idea nak fikir balik soalan-soalan ni lambat? Selalunya ada orang tanya soalan, tapi mungkin Cik Man bila seronok bercakap itu terlupa, terlepas pandang dengan soalan. Baik, ada satu soalan daripada netizen, iaitu soalannya, kalau kita tak bersyukur dengan nikmat yang diberikan, kalau kita tak bersyukur dengan nikmat yang diberikan, adakah kita ini tidak beriman? Secara ringkasnya, yes, iman kita bermasalah. Sebab antara tanda orang yang beriman ialah dia bersyukur. Kan Nabi ada sebut dalam hadis yang selalu Cik Man ulangkan, ajaban li amril mukmin. Sangat unik, sangat menarik, sangat istimewa urusan orang yang beriman ini. Dalam hari-hari dia, dalam usia dia, setiap detik yang dia lalui, tak ada pun yang negatif. Bagi dia semua baik belaka. Maka antara situasi yang positifnya tu ialah apabila dia diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Ini orang beriman. Bermaksud, kalau Allah bagi nikmat tapi kita tak ucapkan terima kasih, tak payahlah cakap hubungan kita dengan Allah. Orang kalau bagi kita hadiah, kita main, mak kita bagi kita hadiah ataupun mak kita bagi kita makan, tak pernah kita nak ringankan mulut ucap terima kasih. Orang akan terasa dan orang lain akan melihat situasi ini sebagai sesuatu yang tak patut. Awak hang tak ucap terima kasih pada dia. Dia banyak tolong hang. Itu orang yang tolong orang, makhluk yang tolong makhluk. Ini kan pula Allah, Tuhan yang menciptakan makhluk tak tolong, maka sudah pastilah sesuatu yang tidak wajar dan ada masalah dengan imannya. Okey, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man, dan kita sedang berbual ataupun berbincang mengenai tafsiran ataupun huraian ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, berikan kami ya Allah, tunjukkan kami jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, dan antara nikmatnya ialah iman, kemudian Islam. Dan ada persoalan daripada netizen, Cik Man, macam mana nak tahu kita leka dengan kesenangan dunia? Macam mana nak tahu kita leka dengan kesenangan dunia? Secara ringkasnya, bila banyak urusan akhirat kita abaikan. Leka dengan hiburan sampai semayang kita lewatkan. Bukan tak semayang, semayang. Tapi utamakan, kejaplah nak tengok drama lah, nak tengok rancangan ni, nak tengok nyanyian, pergi wayang dan seumpamanya. Sampai kita terlupa nak melaksanakan solat di awal waktu. Sedangkan perkara yang paling afdal, yang sangat afdal ialah sembahyang di awal waktu. Jadi bila banyak benda-benda dunia ataupun banyak benda-benda akhirat yang dulu kita ni jenis yang rajin baca Quran setiap hari, mesti ada setengah muka. Sekarang ni dah makin lama makin kurang pula. Sebulan satu ayat pun kadang-kadang tak jumpa. Jadi ini jelas menunjukkan ada satu
sesi ataupun ada satu sudut yang lain yang kita lebihkan sampai kita mengabaikan sudut ukhrawi ataupun sudut yang berkaitan dengan iman. Itu petunjuk-petunjuk ataupun kita sendiri dapat rasakan. Kalau Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita rasa dalam hati ini, kita akan, ya Allah ya Tuhanku, dulu aku rajin pergi sembahyang sunat ataupun rajin qiyam, rajin tahajud. Sekarang ni sibuk pula dengan game ataupun sibuk dengan perhubungan dengan manusia. Kita lebihkan hablum minan nas berbanding hablum minallah. Jadi kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi kita jalan yang lurus, nikmat iman sentiasa berkekalan, nikmat Islam kita sentiasa mati dalam keadaan Islam, kemudian nikmat kita mempercayai Allah semakin lama semakin kuat iman kita, insya-Allah Allah akan matikan kita dalam husnul khatimah. Jadi itu yang kita minta dalam ayat ini. Kemudian Allah sambung frasa yang seterusnya, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ada dua jalan yang kita minta kepada Allah supaya kita tak terlibat dengan orang-orang ataupun golongan ataupun jalan ini. Yang pertama, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Siapa dia jalan orang yang dimurkai Allah ini? Maka ulama mentafsirkan, ulama menyatakan golongan Yahudi. Adik-adik, makcik-makcik, pakcik-pakcik sekalian, kita tahu bangsa Yahudi ini sejarahnya. Kita tahu bangsa Yahudi ini macam mana dia melayan para nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka. Kalau nak dikirakan, Yahudi ini satu golongan yang beruntung tahu, dipersaksikan oleh zaman, di mana Allah turunkan kepada mereka beberapa orang nabi dan rasul, tapi punya brutal, punya tak patutnya diorang ni, sampaikan diorang bukan saja macam zaman sekarang ni mungkin ada yang lawan nabi, tak nak solat, tak nak puasa, minum arak, tapi diorang memerangi para nabi dan rasul. Dan nak membunuh para nabi dan rasul. Nak kata brutal dan jahatnya kelompok Yahudi apabila sejarah memaklumkan kepada kita. Dalam Quran pun ada sebut, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan juga Nasrani sehinggalah kita ni umat Islam mengikut jejak langkah agama mereka. Jadi jalan yang Allah murkai ini, golongan siapa yang Allah murka? Golongan Yahudi. Sampailah sekarang ni kita tengok. Cuma kita tak adalah marah disebabkan dia tu Yahudi. Ada di kalangan sahabat Nabi yang berbangsa Yahudi. Antaranya Abdullah bin Salam. Tapi Yahudi ni penuh dengan dia punya perancangannya, penuh dengan dia punya propagandanya. Sekarang ni dekat dunia pun dikuasai oleh Barat yang bersekongkol bersama dengan Yahudi. Dalam sejarah sebelum ini pun memaparkan betapa Yahudi sangat ganas, kemudian sangat berlaku jahat, tidak amanah dengan para nabi dan rasulnya, lawan lagi, menentang. Maka benda-benda yang macam tu yang kita kena baca balik sejarah. Dan pada zaman Nabi pun bagaimana puak-puak Yahudi itu cuba untuk menggagalkan dakwah Rasulullah, cuba untuk melaga-lagakan Rasulullah. Panggil Rasulullah pun dengan ya Muhammad, ya Muhammad, yang sepatutnya dengan panggilan yang mulia ataupun dengan panggilan yang ada macam panggilan yang berlapik, ya Rasulullah. Tidak ada adab dengan Nabi. Memberi salam pun memberi salam yang mendoakan kecelakaan kepada Nabi. Maka kita lihat perangainya Yahudi ini bukan sekarang, bahkan merentasi zaman daripada dulu pun memang perangainya begitu. Nabi Musa contohnya kan berhadapan dengan kaum Yahudi, dan bagaimana baginda salah seorang daripada rasul ulul azmi jerih payah baginda menghadapi kaum baginda dan juga musuh-musuh daripada luar. Akhirnya Allah meletakkan baginda Musa alaihissalam sebagai salah seorang daripada rasul ulul azmi. Dan kita sendiri sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah banyak berikan kita pengajaran apa yang dilakukan oleh Yahudi. Maka minta kita tidak terlibat dengan kejahatan yang pernah dilakukan oleh kelompok Yahudi sampai mereka menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah. Baik. Kemudian ada satu persoalan daripada netizen, Cik Man, adakah nikmat yang Allah berikan ini satu ujian? Tapi untuk menjawab persoalan ini, makcik-makcik, maklum-maklum jangan ke mana-mana. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam jawapan panel Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Baik, kita sambung tadi perbahasan yang kita berhenti ataupun persoalan yang kita berhenti sebelum kita rehat tadi. Persoalan daripada netizen, Cik Man, adakah nikmat ini satu ujian? Boleh jadi. Kita memang sentiasa berdoa supaya Allah bagikan kita nikmat. Tapi di sebalik nikmat yang Allah beri itu ada satu tanggungjawab yang kita perlu lakukan, iaitu bersyukur dengan nikmat. Itu tandanya sebagai orang yang beriman. Kerana ramai di kalangan manusia di dunia ini yang Allah berikan banyak benda. Antaranya kebesaran, nama, populariti, kerajaan, pangkat, kuasa dan harta. Tapi disebabkan kuasa ataupun benda-benda nikmat ini mereka lupa diri. Asalnya mereka okey je. Cik Man bagi contoh Qarun. Qarun dulu dia tak kaya. Dia biasa je orangnya. Cuma dia minta tolong Nabi Musa supaya doakan sekian-sekian supaya dia diberikan kelebihan, maka Allah memberikan kelebihan kepada Qarun. Sampailah Qarun jadi kaya. Bila Qarun kaya, apa yang Qarun cakap? Allah rakam percakapannya di dalam Quran. Sesungguhnya Qarun mengakui, sesungguhnya apa yang aku dapat daripada kekayaan ini adalah hasil daripada kebijaksanaan aku. Dia mengangkat dirinya itu yang menjadi punca kepada dia menjadi kaya. Yang sepatutnya dia bersyukur. Kita kalau terima nikmat, orang puji datang rumah kita, besarnya rumah kamu. Tapi besar lagi nikmat Allah. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Bersyukur. Saya minta semoga dengan nikmat ini saya dapat gunakan kepada jalan yang lurus, bayar zakat, tak lupa untuk bersedekah, infakkan, wakaf dan seumpamanya. Maka itu baru menunjukkan bahawa nikmat itu benar-benar diredai oleh Allah. Tapi di sana ada orang yang bila Allah bagi nikmat, maklum, paklum, dia berlagak dengan nikmatnya. Kalau dari segi harta tu yang Cik Man sebut tadi Qarun, dari segi kuasa pula, dari segi jawatan paling besar berlagak betul Abang Aun, Firaun, sampai dia mengaku, bukan saja dia mengaku dia ni bos paling besar, dia mengaku Tuhan. Inni rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha besar, yang tinggi. Syaitan pun tak pernah mengaku dia Tuhan tau. Jadi kata Firaun ni manusia yang lemah, yang dijadikan Allah pelupa dengan serba kekurangan, tapi boleh mengaku sebagai Tuhan. Ini antara orang-orang yang orang kata nikmat yang kita nampak ke atas dia, walaupun kita nampak Firaun ni dengan istananya, dengan hulu balangnya, tapi nikmat itu sebagai ujian. Jadi maklum paklum, kalau dalam hidup kita ni ada rasa macam susah, ada rasa macam sempit, kita janganlah cepat untuk menuduh ataupun berburuk sangka bahawa Allah itu zalim. Bahkan ada hikmah di sebaliknya, sebab mungkin Allah tahu. Maksudnya memang pasti Allah tahu. Mungkin kita boleh berpersepsi, kalau aku kaya ni aku lupa daratan ni. Jadi bila Allah berikan kita ujian, susah sikit, sempit sikit, maka dengan tujuannya supaya kita sentiasa beringat Allah. Ketika kita banyak harta, kita mudah lupa Tuhan. Tapi ketika kita ditimpa kesusahan, antara perkataan yang paling popular kita sebut, Ya Allah, Allahu Akbar, Ya Allah berikan aku rezeki, ampunkan segala dosa aku. Sebab tu cara Allah nak dekatkan kita dengan dia. Bahkan orang-orang yang diberikan nikmat, semakin lupa Tuhan, semakin banyak nikmat, itu tidak semestinya Allah sayang. Kerana di sana adanya konsep istidraj, iaitu nikmat yang boleh menghancurkan dan menyesatkan seseorang. Jadi tak perlu rasa Allah itu zalim pada kita, kerana orang yang beriman sentiasa special. Okey, ada persoalan ya? Cepat sangat lupa ya. Persoalan yang seterusnya ialah, Cik Man, adakah semua nikmat yang Allah beri ini perlu dikongsi? Alhamdulillah, baru kahwin. Jangan kongsi bini pula, kan? Benda-benda nikmat yang tak boleh kongsi itu, tak boleh kongsilah. Tapi ada nikmat yang kita boleh kongsi itu, berupa makanan, kemudian berupa minuman, harta benda. Dalam harta orang kaya, ada harta untuk orang miskin. Sebab tu Nabi SAW ketika mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman ataupun pendakwah-pendakwahnya ke satu tempat yang lain, maka Nabi memerintahkan supaya selepas orang-orang yang dijadikan sasaran dakwah itu dia mengucap, dia semayang, maka ambil hartanya, sebahagian daripada harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Maka dekat situ ada hak yang perlu ditunaikan sekiranya kita orang kata diberikan ataupun dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masih lagi orang kata berada dalam pentafsiran ataupun huraian ayat yang terakhir berkenaan dengan surah Al-Fatihah, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kemudian frasa yang terakhir yang kita nak bincangkan daripada surah Al-Fatihah ialah waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita dah tahu dah jalan yang dimurkai Allah, orang-orang yang dimurkai Allah itu ialah
orang Yahudi. Dan siapa pula jalan orang-orang yang sesat? Maka ulama menyebut golongan yang sesat itu adalah Nasrani ataupun Nasara. Mereka diberikan para nabi dan rasul, tapi mereka bersikap melampau, mengagungkan nabi mereka, contohnya Isa. Bagaimana Nasrani memperlakukan Nabi Isa, menganggap Isa sebagai Tuhan ataupun sebagai anak Tuhan. Ada konsep Trinity dan seumpamanya. Sedangkan kita tahu bahawa Tuhan itu tidak beranak dan juga tidak menjadi anak kepada sesiapa. Dan Nabi SAW, Nabi Muhammad sendiri pernah menyebut dan berpesan kepada kita, janganlah kamu melebihkan aku, bersikap melampau kepada aku, memperlakukan aku sebagai Nasrani memperlakukan ke atas Isa. Jadi Nabi Isa dianggap Tuhan ataupun dianggap sebagai anak Tuhan oleh kaumnya, oleh Nasrani. Maka ini golongan yang sesat. Maklum-maklum sekalian, adik-adik sekalian, dalam kehidupan kita ada banyak benda yang menyebabkan kita sesat. Apabila kita mendakwa Allah itu sesuatu dengan dakwaan yang tidak tepat sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya ataupun zatnya. Allah dah bagi tahu dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tiba-tiba kita katakan Allah tu ada macam ni, ada telinga sama macam telinga kita, Allah ada kaki macam kaki kita, Allah mungkin ada anak, Allah tu tak mampu sekian-sekian. Maka ini adalah golongan-golongan yang sesat. Kemudian dalam kehidupan kita mungkin kita ada mengagungkan individu di kalangan makhluk ataupun benda-benda yang kita buat sendiri, patung-patung ataupun sebarang perkara yang kita agungkan sama sebagaimana Tuhan. Maka ini boleh membawa kepada kesesatan. Kita ambil iktibar dan pengajaran, maklum-maklum, supaya kita tidak terjebak sebagaimana sikap dan perangai golongan Yahudi dan juga golongan Nasara. Perkara-perkara yang dekat dengan kita, hal-hal yang berkaitan dengan khurafat ataupun kadang-kadang ada budaya orang-orang kampung, tradisi yang kita waris secara turun-temurun yang dikaitkan dengan kuasa selain daripada Allah. Contohnya, Cik Man pernah dengar kalau bela satu ikan tu, pencuri tak masuk ataupun tak akan berlakunya kecelakaan dalam rumah kita. Maka benda ni tak ada kaitan dengan keselamatan. Kerana yang bertanggungjawab ataupun bukan bertanggungjawab, yang berhak, yang berkuasa, yang ada power untuk menurunkan bala, malapetaka ataupun untuk menyelamatkan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, hanya satu kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab ikan puyuh tu. Ikan tu maklum masak, buat gulai. Bukannya kita yang tak selamat, ikan tu yang tak selamat. Sadaqallahul azim. Jadi benda-benda begini kita perlu telitikan. Semoga apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah setiap kali kita semayang, iaitu jalan orang-orang yang kurniakan nikmat, sampai kita tidak terjebak kepada jalan orang-orang yang Allah murkai, iaitu Yahudi dan sewaktu dengannya, dan juga jalan orang-orang yang sesat, iaitu Nasrani yang sewaktu dengannya. Setakat ini dahulu huraian yang sedikit yang Cik Man dapat berikan berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Semoga kita mengambil iktibar. Kita jumpa lagi di hari yang lain pada waktu yang sama dalam Jawapan Cik Man. Assalamualaikum.